pagi hari. Segala sedosa. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Apa khabar Malaysia? Pastinya segalanya sentosa bersama kami di Bernama TV. Setelah sebulan saya tak bersiaran Nurul. Akhirnya kembali bersama anda bersiaran secara langsung dari Wisma Bernama hari ini bersama Nurul Hidayah Umul. Ya, apa khabar Pasha? Sihat hendaknya? Sihat, baru nak bertanya khabar kan. Dia selalu macam itulah. Sebelum nak bersiaran ni masing-masing sibuk kan. Okey, dan cuti sekolah ni, pengisian cuti sekolah dengan anak-anak mungkin dengan cara Pasha bagaimana? Untuk saya anak-anak memang banyak habiskan masa di rumah je lah. Kita santai-santai dekat rumah je lah. Nak maklumkan kita masih dalam keadaan berjaga-jaga dengan jangkitan COVID. Budak-budak pun sekarang kita tak naklah bawa ke mana-mana sangat. Kita luangkan masa yang lebih berkualiti. Betul. Yang penting one-to-one time tu dengan anak-anak yang penting. Betul, itu cara Pasha dan bagaimana pula dengan cara anda. Dan apatah lagi dengan sekarang keadaan terkini kita lihat keadaan cuaca yang tak menentu dan beberapa hari ini, 2-3 hari ini hujan lebat berterusan mengakibatkan banjir berlaku di Johor dan difahamkan sekitar 18 sekitar 18 pusat penempatan sementara untuk mangsa banjir telah pun dibuka dan kami akan membawakan laporan secara langsung sebentar sahaja lagi. Mungkin kita dapatkan laporan terkini mengenai situasi banjir di Johor. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita nak kongsikan antara perkembangan berita yang berlaku sekitar di dalam negara dan pastinya di dalam Malaysia, ya, di mana kita nak kongsikan antara kisahnya adalah di mana ini dia. Itulah dia masalahnya, banyak sangat kertas kat tangan ni kan. Okey, yang di-Pertua Negeri Sabah telah pun terima kunjungan hormat daripada Perdana Menteri, di mana Tun Johar Mahiruddin telah pun menerima kunjungan daripada Perdana Menteri di Istana Sri Kinabalu pada semalam, ya. Perdana Menteri bersama dengan isterinya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tiba pada jam 9.30 pagi semalam sebelum ke Dewan Kunjungan Khas untuk kunjungan hormat dan kemudiannya menandatangani buku kehadiran tetamu istimewa yang disaksikan Tun Johar dan isterinya. Dan dalam pada itu, ya, Perdana Menteri dan juga Tun Johar mengadakan pertemuan selama kira-kira 35 minit sebelum Perdana Menteri beredar meninggalkan Istana Sri Kinabalu. Dan ini merupakan, ya, julung kalinya kunjungan hormat yang dilakukan oleh Perdana Menteri selepas Kerajaan Perpaduan ditubuhkan. Dalam berita lainnya pula, ini isu berkenaan keselamatan digital. Seorang pegawai bank telah pun ditahan kerana menggunakan maklumat pelanggan untuk membuat kad kredit. Jadi polis telah pun menahan seorang pegawai bank tempatan semalam, bukanlah semalam, 2 hari lepas sebenarnya, kerana disyaki menggunakan maklumat dari pelanggan bank untuk membuat permohonan kad kredit yang mengakibatkan kerugian sebanyak RM563 juta di Taiping. Dan Ketua Polis Daerah Taiping ACP Razlan Abdul Hamid berkata lelaki berusia 31 tahun itu ditahan di rumahnya di Jinjang, Kuala Lumpur selepas polis menerima laporan daripada pengurus siasatan bank berkenaan pada 17 Januari lepas. Kerugian RM563 juta ini ekoran daripada penggunaan 18 kad kredit yang telah pun diluluskan tanpa pengetahuan pelanggan tersebut. Pelbagai barangan turut dirampas termasuk 1 telefon bimbit, 16 kad kredit milik pelanggan serta 15 keping SIM card. Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu kita ambil berat kepada anda semua yang menggunakan maklumat peribadi itu. Janganlah kita, orang kata, janganlah upload dekat social media dan sebagainya, kerana maklumat peribadi anda adalah sensitif dan boleh digunakan oleh orang di luar sana untuk melakukan khianat dan sebagainya. Itu dia. Dan seterusnya langkah berjaga-jaga ataupun
yang undang-undang lebih ketat perlu dikeluarkan terhadap mereka ni, kerana kita lihat ya, pasal kerap kali kesalahan ataupun kelakuan jenayah dilakukan oleh daripada pihak petugas bank itu sendiri. Ini sesuatu yang perlu ditangani segera dan ini merupakan satu isu yang begitu serius. Dan baiklah, kita beralih kepada laporan seterusnya. Ini satu berita yang menggembirakan ataupun kita kata tangan yang menghulur ini lebih baik atau dari lebih tangan mulia yang menerima. dia. Dan demikian ya, Hospital Medan Malaysia di Adiyaman jadi tumpuan. Kalau anda di luar sana yang tak tahu apakah itu Hospital Medan, mungkin kita boleh perjelaskan sedikit sebanyak di mana Hospital Medan ini ditubuhkan di kawasan terjejas gempa di Turki, di mana Hospital Medan ini dikendalikan oleh sepenuhnya tenaga-tenaga pakar perubatan daripada Malaysia. Dan difahamkan ya, ini merupakan satu-satunya hospital yang menyediakan khidmat perubatan kepada penduduk dan mangsa gempa bumi selepas hospital di daerah tersebut musnah akibat bencana itu. Dan Hospital Medan ini ketika ini setakat ini mempunyai 110 petugas melibatkan 14 pakar, antaranya ortopedik, pembedahan, obstetrik dan ginekologi, pediatrik dan pergigian, telah pun merawat sekitar 888 pesakit sejak mula beroperasi pada 14 Februari lepas. Dan meskipun kita lihat keadaan hospital ini orang kata sekadar mencukupi menggunakan kem sahaja, tapi manfaatnya terhadap penduduk yang sekitar terjejas akibat bencana khasnya warga Turki begitu besar sekali. Dan mungkin kita boleh kongsikan sedikit antara cabaran yang dihadapi oleh para petugas barisan hadapan ini. Antaranya kita nak petik sendiri daripada laporan kenyataan Dr. Amran yang merupakan seorang doktor yang bertugas di Hospital Medan. Selain suhu yang bercecah negatif 10 darjah Celsius pada 11 malam, pada waktu malam, anggota bertugas turut berhadapan dengan masalah komunikasi serta kesukaran untuk mendapatkan bekalan makanan pada peringkat awal. Dan itu adalah adat orang kata apa, ala biasa tegak biasa, itulah adat kerja-kerja sukarelawan yang telah pun dilakukan dan mereka akan mendapat manfaat ataupun ganjaran yang lebih besar, iaitu daripada segi pahala mungkin ya. InsyaAllah. Dan kita nak kongsi juga mengenai perkembangan di Turki. Baik, di mana wartawan kita ya, iaitu Muzamil ketika ini telah baik pun yang mengikuti orang kata misi bersama kumpulan MyCare di sana. Tapi selepas ini mereka juga akan bergerak ke Syria, betul Nurul? Ini dia antara situasi terkini yang dapat kita saksikan di Turki, dapat kita saksikan ya Fasha dan juga penonton, di mana kesan goncangan gempa telah mengakibatkan kemusnahan yang begitu dahsyat sekali. Dan ini adalah antara visual yang dapat kita peroleh daripada drone. Dan kerosakan ini pastinya mengakibatkan kehilangan nyawa, kemusnahan harta benda yang begitu besar sekali. Dan ketika ini juga yang paling dalam situasi getir selepas gempa adalah pasta untuk merawat dan membina semula ya. Fasha, ini adalah antara waktu kritikal sebenarnya. Baik, dan pastinya bantuan-bantuan yang diberikan daripada negara-negara luar, terutama sekali dari negara Malaysia, amat membantu dalam usaha-usaha untuk kita memulihkan dan juga membantu mangsa-mangsa yang terlibat dalam kejadian ini. Kesian kita tengok anak-anak ni sebenarnya mungkin trauma itu adalah lebih besar lagi sebenarnya, dan untuk dirawat memakan masa. Dan difahamkan Muzamil dan juga rakan-rakan media yang ketika ini berada di Turki hari ini akan beransur ataupun bertolak ke Syria bagi menjalankan misi yang sama. Dan sama-sama kita doakan misi ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dan semoga Muzamil terus memberikan laporan yang terkini daripada lokasi. Dan seperti biasa, cuaca kita nak mainkan peranan penting. Dah kongsi mengenai banjir di Johor. Dan hari ini kita nak tahu juga mengenai laporan cuaca. Betul Nurul, sebab semalam seperti yang kita tahu hujan sepanjang hari. Adakah ia akan berlaku juga pada hari ini? Kita saksikan dahulu ramalan cuaca untuk hari dan seterusnya dari Bilik Berita bersama Pravina. Silakan.
Selamat dan salam Malaysia Madani, saya Pravina Trisinggam dan dari Bilik Berita dimulakan dengan perkembangan ini. Lebih 26,000 mangsa ditempatkan di pusat pembinaan sementara PPS di 6 negeri termasuk Melaka dan Pahang, negeri terbaru dilanda banjir setakat 6 pagi tadi. Di Melaka, 51 mangsa daripada 16 keluarga dipindahkan ke 3 PPS di Jasin dan Alur Gajah dengan 6 keluarga dari Kampung Bukit Balai, Kampung Pondok Batang dan Kampung Bukit Asahan di Jasin dipindahkan ke Sekolah Kebangsaan Asahan. Di Pahang, banjir berlaku di 5 daerah iaitu Rompin, Jerantut, Pekan, Raup dan Maran dengan jumlah keseluruhan mangsa seramai 934 orang. Di Negeri Sembilan terdapat pertambahan 4 PPS menjadikan keseluruhan 11 PPS dibuka membabitkan antaranya Jempol, Tampin dan Kuala Pilah setakat 7.30 pagi yang melibatkan 704 orang daripada 197 keluarga. Di Johor, jumlah mangsa banjir terus melonjak kepada 24,230 orang dengan Muar adalah daerah terbaru yang terjejas menjadikan keseluruhan 10 daerah setakat pagi ini berbanding 7,981 orang pada 4 petang semalam. Sementara itu, di Sarawak, jumlah mangsa banjir di daerah Kuching, Bau dan Siburan meningkat kepada 361 orang daripada 95 keluarga awal pagi tadi berbanding 127 orang daripada 34 keluarga petang semalam. Di Sabah, JPBN memaklumkan jumlah mangsa banjir kekal 108 orang daripada 24 keluarga masih berada di PPS Dewan Mini Kampung Simpan Anti Libon di Tanggut malam tadi. Satu gempa bumi tahap sederhana 5.6 skala Richter dilaporkan berlaku di selatan Sumatera, Indonesia pada 7.05 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Met Malaysia memaklumkan insiden dikesan pada jarak 101 km selatan dari Solo. Gempa dicatatkan pada koordinat 1.7 darjah selatan dan 100.7 darjah timur. Ia berpunca dari kedalaman 93 km dan tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Situasi banjir di Johor dilihat agak teruk dan untuk mendapatkan perkembangan langsung dari lokasi, kita berlintas langsung bersama wartawan Amiruddin di sana. Silakan Amir. Baik, terima kasih rakan tugas dari Wisma Bernama. Apa yang saya kongsikan dari negeri Johor setakat pukul 8 pagi tadi, Batu Pahat menjadi daerah terbaru terjejas banjir menjadikan kesemua 10 daerah di negeri ini dilanda bencana banjir. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, jumlah mangsa banjir melonjak lebih 2 kali ganda kepada 25,213 orang berbanding 9,162 orang pada 8 malam tadi. Dan ketika itu juga saya masih lagi berada di Bandar Segamat yang terus terjejas akibat banjir, dan berdasarkan tinjauan kami semalam, air terpun naik secara tiba-tiba dengan laluan ke bandar ini masih lagi tidak boleh diakses sejak semalam berikutan paras air Sungai Segamat mulai naik dan telah melepasi paras bahaya. Terima kasih wartawan Amiruddin atas perkembangan banjir di Johor dari lokasi tersebut. Baiklah, kita teruskan dengan perkembangan seterusnya. Filem Anwar The Untold Story yang mengisahkan ranjau politik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka menemui penonton di pawagam secara rasmi di seluruh negara mulai Mei ini. Penerbit eksekutif Zulkifli Anwar Haq atau lebih dikenali sebagai Zunar berkata filem tersebut digarap berdasarkan kisah sebenar yang berlaku dalam sebahagian hidup Datuk Seri Anwar ketika mula menggalas jawatan Menteri Kewangan dari 1991 hingga beliau dipecat pada 1998. Jelas beliau cerita dalam filem ini versinya daripada Perdana Menteri sendiri yang jarang didengari rakyat Malaysia.
Mendapat sentuhan pengarah Indonesia Viva Vesti, karya ini dibintangi pelakon terkenal tanah air antaranya Farid Kamil Zahari yang memegang watak utama dan Hasnul Rahmat sebagai Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan dibantu pelakon Indonesia seperti Acha Septriasa yang melakonkan watak Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Selain Malaysia, naskah ini turut menjalani penggambaran di Indonesia dengan kos RM10 juta. Susulan kontroversi mentega terbang hasil penelitian Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM terhadap kandungan filem itu mendapati terdapat pertentangan yang jelas dengan akidah dan cara kehidupan umat Islam di Malaysia yang beraliran mazhab Syafi'i. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, JAKIM akan mengemukakan ulasan secara terperinci kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC agar tindakan dapat diambil berpandukan undang-undang sedia ada. Beliau berkata Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi juga diminta memanggil pihak yang terbabit dengan penerbitan filem berkenaan untuk urusan selanjutnya. Menurut Datuk Dr. Muhammad Naim, kementeriannya sama sekali tidak berkompromi dengan sebarang kandungan penerbitan yang boleh mencemarkan kesucian agama Islam. Lebih-lebih lagi, boleh mengundang kontroversi dan keharmonian masyarakat Malaysia. Beliau turut menasihati masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih rancangan televisyen untuk tontonan keluarga. Tidak terdedah kepada unsur yang boleh menjejaskan akidah. Filem ini tempatan yang ditayangkan menerusi platform penstriman video ini mengundang kecaman dan kegusaran orang awam kerana didakwa memaparkan adegan dengan unsur-unsur bertentangan fahaman serta kepercayaan agama. Dengan laporan itu, sekian dari Bilik Berita bersiaran bersama saya Pervina Trisingam. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Okey. Belumlah cuti sekolah ni, kita biasa sinonim dengan melancong bawa anak-anak melancong dan sekaligus merancangkan lagi ekonomi negara dan bertepatan dengan pengumuman bajet baru-baru ini di mana yang bajet yang telah diumumkan difahamkan dalam skala yang besar juga iaitu sekitar 388.1 bilion dan difahamkan sekitar 250 juta telah pun diperuntukkan untuk sektor pelancongan. Baik, betul Nurul. Dan pada hari ini untuk kita bincangkan lagi dengan lebih mendalam apakah antara manfaat yang dapat diberikan kepada sektor pelancongan khususnya dengan peruntukan daripada bajet 2023 bersama kita pada hari ini Profesor Dato' Azli Halim yang merupakan Timbalan Presiden Malaysia International Tourism Development Association dan juga Profesor Adjunct Universiti Malaysia Kelantan. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Terima kasihlah sudi bertanya ke set apa khabar Malaysia pada hari ini. Okey, dan Prof, kita nak tanya juga mengenai bajet yang telah pun diumumkan oleh kerajaan ya terhadap sektor untuk memacu kembali sektor ekonomi negara khasnya daripada segi pelancongan iaitu sekitar 250 juta telah pun diperuntukkan. Adakah bajet ini dilihat bersesuaian dengan keadaan industri selepas pasca pandemik ini? Adakah ianya dilihat mencukupi untuk bangkit semula? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Nurul Fasha. Kerana okey, baik Alhamdulillah. So dah sempat pergi bercuti ke belum ni? Belum lagi. Belum lagi. Saya baru balik daripada luar negara sebenarnya. Melancong dalam negara belum lagi. Akan InsyaAllah. So, memanglah kita berterima kasih kepada kerajaan perpaduan kita kerana mengumumkan bajet seperti mana Nurul cakap tadi 250 juta kepada sektor pelancongan. Alhamdulillah, sekali lagi kita sebenarnya dalam sektor pelancongan ni kita menerima pandangan yang berbeza daripada pengusaha pelancongan, penggiat industri pelancongan. Ada yang rasa lega dengan pengumuman bajet ni, tapi ada juga yang rasa resah. Kenapa
berapa sikit sangat ni. Tapi walau apa pun bajet yang telah dibentangkan, ia sebenarnya memberikan satu implikasi yang besar kepada industri pelancongan kita, khususnya dalam mana apabila Perdana Menteri mengumumkan belanjawan baru-baru ini, ia sebenarnya memberikan satu gambaran yang penting kepada masyarakat ataupun rakyat kita khususnya, bagaimana kita nak menarik kembali kepercayaan ataupun keyakinan rakyat kepada kerajaan baru kita, kerajaan perpaduan yang beraspirasikan Malaysia Madani kita ni. Dan juga dalam masa yang sama kita nak menarik kembali keyakinan pelabur-pelabur terhadap apa yang Malaysia cuba sampaikan, perancangan kita pada masa akan datang. Begitu juga bajet belanjawan 2023 untuk sektor pelancongan kita pada kali ini juga adalah bersifat holistik, menyeluruh, dan kerajaan memberi tumpuan kepada bagaimana usaha kita untuk memulihkan semula sektor pelancongan, dan dalam masa yang sama kerajaan mengambil kira bagaimana untuk berbelanja secara berhemah. Itu yang ingin disampaikan oleh pihak kerajaan. Dan bagi pihak penggiat industri pelancongan juga, kita mengharapkan sesuatu yang penting, khususnya dalam usaha bajet tersebut, adakah ia mampu untuk kita memberi manfaat kepada pemulihan semula sektor pelancongan, dan dalam masa yang sama kita nak melihat satu lonjakan penting khususnya dalam industri pelancongan kita. Sebab apa? Industri pelancongan kita dah teruk terjejas 2 tahun lepas. Apabila pandemik berlaku, sektor pelancongan adalah antara sektor yang paling awal terjejas. Dan menurut laporan UNWTO ni United Nations Tourism Organization, mereka menjangkakan sektor pelancongan hanya akan pulih pada tahun 2024. Tetapi Malaysia nampaknya berada pada landasan yang tepat, landasan yang baik apabila selepas Malaysia membuka pintu sempadan kita pada suku pertama tahun 2022. Kita telah menerima kunjungan pelancong lebih kurang 9.2 juta orang pelancong dengan nilai pendapatan sebanyak 15.2 juta. 26.8 bilion ringgit kepada negara. Itu selepas kita buka segmen pasaran antarabangsa. Sebab sebelum tu kita buka kepada segmen pelancongan domestik dulu. Dan bila kita buka program rentas padang, travel bubble, sektor pelancongan domestik lah yang banyak memacu pemulihan semula sektor pelancongan negara. Itu dia. Baik, Prof, Datuk, mungkin dalam bajet 2023 ini mungkin ada yang mengatakan bajet 250 juta ringgit itu terlalu kecil berbanding dengan anggaran pendapatan ataupun sasaran pendapatan yang ingin didapati. Apakah komen Prof Datuk sendiri? Memang betul, untuk belanja promosi pelancongan, galakan dan publicity program-program pelancongan, dia memerlukan modal yang besar, belanja yang besar. 250 juta untuk tujuan itu, kalau dibandingkan dengan unjuran pendapatan KDNK kepada negara, lebih daripada, tapi sebelum pandemik 86.14 bilion, dan kita menjangkakan pada tahun ini target kita lebih kurang 16 juta orang pelancong dengan pendapatan sekitar 47.6 bilion. Kalau kita ambil 10% saja daripada revenue dalam sektor pelancongan, iaitu 47.6 bilion, rasa jumlah tu lebih relevan kepada bajet untuk sektor pelancongan. Sebab kita nak promosi pelancongan, kita perlukan dana yang lebih. Sebab nak beli advertisement, iklan, nak buat kempen-kempen promosi ni, supaya jenama Malaysia tu akan dikenali di seluruh dunia. Bukan di Malaysia saja. Kita nak promote orang luar negara datang ke Malaysia. Lebih-lebih lagi, tahun 2025 kerajaan bercadang untuk mengadakan Tahun Melawat Malaysia. Sebelum ni kita bercadang nak buat tahun 2020. Tapi sebab pandemik berlaku tahun tu, so kita terpaksa batalkan. Dan dengan harapan
pada tahun 2025 ni nanti target tahun melawat Malaysia sebanyak 23.5 juta orang pelancong dengan nilai pendapatan sekitar 76.8 bilion ringgit kepada negara. Jadi untuk tujuan promosi ni kita tak boleh tunggu tahun depan lah baru nak buat promosi. Nanti dah sampai 2025 lah baru nak promosi, tak boleh. Sebab pelancong-pelancong daripada dunia ni dia akan buat perancangan lebih awal. Mungkin 6 bulan, setahun dia nak kumpul duit ataupun nak plan yang punya cuti kan. Jadi daripada sekarang kita dah kena buat promosi. So untuk promosi kita perlukan satu peruntukan yang lebih besar. Memang saya kita kena, saya rasa yang berhormat Menteri Pelancongan juga telah akan mengadakan perjumpaan dengan Perdana Menteri untuk berunding semula untuk mendapatkan bajet tambahan ni. Ya, semoga ianya dipermudahkan. Itu adalah satu usaha yang sangat tepat sekali kerana bajet besar perlu diperuntukkan untuk sektor pelancongan khasnya kerana ianya memacu ekonomi negara. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan akan kembali selepas ini mungkin dengan soalan yang lebih banyak lagi dan kita sama-sama kita nantikan. Masih lagi membincangkan mengenai rancangan sektor pelancongan daripada segi pasca Belanjawan 2023 dan bersama lagi dengan tetamu kita iaitu Profesor Datuk Azli Halim untuk sama-sama mengupaskan isu ini. Itulah dia kan, banyak keluh kesah yang diterima daripada sektor pelancongan apabila 250 juta diperuntukkan untuk sektor ini. Apatah lagi kita nak membangun daripada pasca COVID dan bagi pendapat Prof sendiri dalam keadaan ketika ini apatah lagi dengan keadaan perang antara Ukraine dan Rusia sedikit sebanyak memberi impak yang lebih ketat lagi lah terhadap segi sektor ekonomi negara khasnya daripada pelancongan. Dan apakah tarikan yang bersesuaian sekali untuk kita menarik pelancong-pelancong luar untuk datang ke Malaysia bagi pandangan Prof? Baik, soalan yang baik. Ini adalah satu cabaran kepada negara kita khususnya dalam kita nak menarik semula keyakinan pelancong ataupun masyarakat luas untuk melancong ke negara kita. Sebab selepas COVID ni trend pelancongan dah berubah tau. Kalau dulu masyarakat dunia ataupun pelancong luar negara dia akan pilih tempat-tempat yang mungkin accessibility dia senang daripada segi tarikan-tarikan pelancongan baru dan ia berbeza daripada segi market negara-negara yang kita nak cuba sasarkan. Contohnya kalau market daripada Europe contohnya dia akan memilih negara-negara yang mungkin beriklim panas khatulistiwa macam kita untuk pantai, beach, eco-tourism, nature. Mungkin daripada segi segmen pasaran daripada China mungkin dia orang lebih berminat untuk ke tempat-tempat yang food, makanannya ataupun untuk family vacation. Untuk Middle East market dia lain, negara lain dia punya market. Tapi trend pelancong sekarang ni telah berubah apabila selepas pandemik mereka lebih bijak memilih khususnya dalam erti kata mereka nak pilih tempat yang lebih selamat untuk dikunjungi dan menawarkan kemudahan pelancong yang lebih mesra pelancong. Jadi kita juga di Malaysia ni sendiri kita terpaksa develop lebih banyak lagi produk-produk pelancongan baru. Mereka menginginkan satu produk experience sebab tourism is about experience, about pengalaman yang baru. Mungkin kalau sebelum ni kita ada contohnya Tanah Tinggi di Genting Highland, kita ada taman tema, kita ada pantai yang cantik. Tapi macam mana kita nak memasarkan produk pelancongan kita secara kreatif? Kita mungkin ada produk yang sama, tetapi macam mana kita nak promote kita punya produk pelancongan tu dalam erti kata dalam suasana yang berbeza. Kalau selepas pandemik ni mereka memerlukan tempat-tempat pelancongan yang lebih eco-friendly dan kerajaan dalam bajet baru-baru ni pun telah mengumumkan untuk memberikan sasaran kepada segmen pasaran khusus iaitu niche market. Niche market ni untuk macam contohnya macam seperti eco-tourism, adventure tourism, aktiviti seperti convention antarabangsa ya. Benda-benda ni adalah satu produk pelancongan yang
memberikan satu nilai tambah yang lebih. Bila pelancong datang untuk segmen-segmen pasaran ni, dia akan berbelanja lebih. Sebab tu kerajaan mengutamakan daripada segi kualiti turis yang akan datang ke negara kita. Walaupun jumlah dia tak ramai, tapi revenue kepada negara tu tinggi. Iaitu kita cuba sasarkan untuk market yang tersebut. Dan dalam masa yang sama kita perlukan satu sustainable tourism, kelestarian pelancongan itu sendiri. Daripada segi alam semula jadinya, kalau dah terlampau ramai sangat pelancong, kan, so dia dah akan mencemarkan kita punya ekosistem pelancongan kita tu sendiri. Jadi benda-benda ni kita ambil kira lah daripada segi hala tuju mana yang kita nak bawa industri pelancongan kita. Ya, dari pengurusan segi penting juga. Betul. So dari segi memasarkan Malaysia sebagai satu destinasi pelancongan, macam kita sebut tadi, ramai antara pelancong masih berhati-hati atau masih mengambil kira risiko kita belum lagi keluar sepenuhnya daripada pandemik COVID. Pendapat Prof Dato', adakah Malaysia merupakan satu destinasi pelancongan yang sesuai untuk kita promosikan sebagai satu destinasi yang selamat, di mana sekarang banyak hotel dan sebagainya menawarkan hygienic hotel, sanitization dan sebagainya. Posisi Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang safe, mesra pelancong dan selamat untuk dikunjungi. Memang betul, selepas berlaku pandemik, negara kita lebih berhati-hati khususnya dalam menetapkan SOP kepada setiap pelancong yang akan datang. Mungkin Nurul ingat masa kita nak buka pintu sebadan kita kepada pelancong daripada China, masa tu China punya kes COVID amat tinggi kan. So kita pun takut nak menerima kunjungan pelancong ketika itu. Jadi kita sebenarnya mengamalkan budaya SOP yang tertentu dalam memberikan keselamatan, keselesaan kepada pelancong, dan dalam masa yang sama kita nak memastikan pelancong berada dalam suasana yang selamat, selesa di negara kita. Dan ini penting sebab apa? Kalau kita tak dapat memberikan keyakinan kepada pelancong tentang apakah langkah-langkah yang bersesuaian untuk memberikan confidence kepada pelancong untuk datang ke negara kita, kita mungkin akan loss market pasaran tu, dan mereka akan pilih negara-negara yang mudah mereka sampai kan. Tak perlu nak banyak sangat birokrasi dia punya peraturan-peraturan ni. Dan dalam masa yang sama negara kita juga berhati-hati dalam nak menerima kunjungan pelancong tu, dengan kita punya SOP dengan langkah-langkah pengawalan, pencegahan tu lebih baik daripada maksud Prof ni adalah langkah promosi dah. Lepas ni dah orang kata kita tak perlu hanya untuk mempromosikan lokasi saja. Kita perlu menawarkan sesuatu kelebihan ataupun memudah carakan para pelancong ini untuk dapat berkunjung. Itu pun merupakan salah satu promosi juga sebenarnya. Betul. Kadang-kadang bila orang nak pergi melancong tu, kalau leceh sangat nak kena ada dokumen macam-macam, dah dia tak jadi, malas nak pergi kan. Itu dia, dan sedikit sebanyak itu antara penerangan hari ini yang dapat kita kupaskan dalam topik kita hari ini, iaitu pasca Belanjawan 2023 untuk merancangkan sektor pelancongan negara. Dan sama-sama kita nantikan dan kita berharap semoga dalam bajet ini para penggiat industri pelancongan bekerja keras untuk memantapkan lagi sektor ekonomi negara, sektor pelancongan khasnya dalam menuju ke tahun 2025, tahun melawat Malaysia. Tapi sebelum tu Pasha, sebelum kita nak berhenti rehat seketika, kita nak melihat satu VT yang menarik sebenarnya. Mencari wang dari hobi. Bagaimana tu? Sekarang memang semua orang nak mencari duit lebih kan. Jadi lihat VT yang telah pun disediakan. Saksikan. Setiap hobi atau minat mempunyai potensi untuk diperkembangkan. Malah, hobi atau minat yang dilakukan, jika dilakukan secara konsisten, ianya mampu menjanda pulangan berganda kepada individu berkenaan. Inilah yang berlaku kepada Asad Salman Daud, warga negara Iraq yang kini boleh tersenyum lebar apabila minatnya dalam menghasilkan model bot kayu kini menjadi profesen tetapnya. Malah lebih membanggakan apabila hasil kerjanya semakin diterima oleh masyarakat luar. Katanya, dia sudah meminati dunia penghasilan model bot kayu ketika dia masih berusia belasan tahun. Ujarnya, setiap model kayu yang dihasilkan olehnya diperbuat dari kayu jati. Ekoran kayu tersebut merupakan kayu yang terbaik, selain ianya turut digunakan dalam penghasilan bot yang serupa pada suatu ketika dahulu. Tambah Asad lagi, kebanyakan kayu jati yang diperolehnya
adalah hasil dari kita semula pintu-pintu rumah dan bingkai tingkap yang dibuang. Namun, dia juga pernah membeli kayu-kayu jati baharu, terutama sekali apabila menerima tempahan dari individu yang mahu dia menggunakan kayu yang baharu. Ditanya mengenai dari mana dia belajar membina model kapal berkenaan, katanya dia terlebih dahulu akan berjalan di sekitar pantai di Iraq dan membuat pemerhatian. Selain bertanya kepada pemilik bot asal, Asad turut menambah rezekinya semakin bertambah, terutama menjelang Piala Dunia Qatar yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Setiap model bot yang dihasilkan oleh Asad bersaiz kira-kira 20 hingga 300 meter dengan harga jualan dari 10 hingga $2,000 Amerika bergantung kepada jenis kayu yang digunakan dan saiz. Terima kasih di atas kesetiaan anda. Kalau tadi kita dah cakap mengenai topik pelancongan iaitu pasca belanjawan 2023 daripada sektor pelancongan, dan kali ini kita nak beralih pada topik yang agak santai-santai. Dia nak kata sukan pun tak sukan sangat, Betul. nak kata masak pun tak masak sangat. Betul. Kita dah menarik. biasa dengar Olympics, kita dah biasa dengar Paralympics, tapi kali ini kita akan bercakap mengenai Abilympics. Apakah itu Abilympics? Apakah Itu itu kita Abilympics? nak kongsikan sebenarnya. Nak terangkan pastinya bersama dengan tetamu di studio hari ini adalah teknologis Zainab Osman, merupakan pengarah kanan kompetensi Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, dan juga kat ujung si comel ini adalah Salahuddin Ahmad, merupakan pelajar College Community daripada Sungai Petani. Selamat datang diucapkan. Apa khabar? Dan topik kita nak bercakap mengenai penglibatan Poli-CC dalam Abilympics. Sebelum tu Puan, terlebih dahulu mungkin kita nak kongsikan apakah itu Abilympics kepada mereka di luar sana, dan mungkin kepada kita yang tak berapa familiar, tak berapa tahu sangat. Okey, alhamdulillah, terima kasih Hidayah dan Fasha. Juga alhamdulillah after Abilympics kita selalu memang familiar sangat Olympics dengan Paralympics. Betul. So what is Abilympics? Okay, Abilympics sebenarnya berasal daripada frasa Olympics of Abilities. Ia adalah satu pertandingan. Kalau macam Olimpik dan Paralympics adalah pertandingan sukan, tapi ini adalah pertandingan kemahiran vocational khusus untuk orang kelainan upaya. Okey. Kalau selama ni kita ada pertandingan kemahiran untuk orang yang memang normal, tapi ini adalah untuk pertandingan orang kurang upaya. Jadi alhamdulillah di Malaysia sendiri memang kita nampak pertandingan untuk orang upaya ini mula dah nampak dia menjadikan satu platform kepada pelajar-pelajar kita khasnya, pelajar-pelajar kita untuk menyelahkan potensi dia, bakat mereka dalam pertandingan kemahiran. Untuk di Malaysia sendiri, sebenarnya untuk Abilympics ni adalah dikelolakan atau diuruskan oleh MNR, iaitu Malaysian Council of Rehabilitation. Jadi di situ yang mana dinaungi oleh yang diterajui oleh Datin Paduka Khatijah Sulaiman, di mana ini adalah organisasi yang menguruskan pertandingan Abilympics ni. Abilympics ni bukan hanya di peringkat negara saja, tetapi sampai ke peringkat antarabangsa, yang mana mempertandingkan kat Malaysia sendiri adalah pertandingan tu untuk 17 kategori, daripada fashion, hospitality, dia ada fotografi. Dan untuk makluman, untuk Abilympics ni sendiri di peringkat antarabangsa dia bermula di Tokyo pada tahun 1981. Maknanya tak lama jugalah. Tapi alhamdulillah, jadi Malaysia sendiri kita telah memulakan pertandingan Abilympics adalah pada menyertai di peringkat antarabangsa pada tahun 1995. Baru sangat lagi. Wow, okey. Dan difahamkan akan datang Abilympics yang akan diadakan di France, yang ke-10, dan kita nak tanya salah seorang peserta yang akan bertanding di Abilympics France ni, adik Salahuddin. Bolehkah perkenalkan diri, belajar di mana dan apakah bidang yang diceburi? Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Salahuddin Ahmad Kamsan. Saya merupakan pelajar S4 bagi bidang
pelajar siap 4 Kolej Komuniti Sungai Petani dalam bidang kulinari. Wow, kulinari itu masak-masak lah. Kulinari itu masak. Memang dari kecil ke minat memasak? Boleh dikatakan macam tu jugalah sebab saya jenis yang suka masuk dapur ataupun suka menyibuk lah kat dapur. Macam tu. So dia menyibuk kat dapur, lalas dia jadi tukang masak. Betul. Cara-cara ni fizikal ni nampak macam masak sedap ni. Kita kena cuba. InsyaAllah. Okey. Dan nanti difahamkan akan menjadi peserta dalam Olympics ya. Ya, betul. Sabrina nanti masak apa kat sana antara menu? Antara menu kita dapat masak arnab lah. Kenapa arnab menjadi pilihan? Saya pun kurang pasti sebab kenapa, tapi memang itulah yang yang telah disediakan lah. Antara masakan yang eksotik lah. Ya. Okey, itu dia. Anak masak apa tu? Nak tahu juga anak masak apa? Anak ni kita dia terbagi pada 3. Kita macam ada rabbit rack, rabbit roulette dengan rabbit boxing. Okey, menarik Saya dengar macam menarik itu kan. Tak pernah makan arnab, rasa macam nak cuba pula. Mungkin nanti Salahuddin boleh sediakan masakan arnab untuk kita satu hari. Itu dia daripada kategori Olympics yang akan masuk dalam pertandingan itu nanti. Dan mungkin Puan, kita nak tanya juga berapa ramai peserta yang akan menyertai pertandingan ini? Okey, syukur alhamdulillah bermula daripada 2016 mula sekali penyertaan daripada Polisisi kita ada seorang. Tapi untuk edisi ke-10 ni kita ada 6 orang pelajar kita daripada Politeknik dan Kolej Komuniti. Tahniah diucapkan. Kita nampak kita so proud of them sebab seperti mana apabila kita menyertai pertandingan Olimpik ada 4 tahun. Jadi Olimpik ni pun pertandingan dia setiap 4 tahun. Tetapi sebab pandemik hari itu jadi dia terlangkau sehingga 6 tahun. Walau macam mana pun kita ada 6 pelajar yang akan menyertainya dalam bidang cooking. Kita ada pramusaji cake decorating kan. Dan kita ada web, kita ada fotografi. 6 pelajar dan daripada Kolej Komuniti dan Politeknik Sungai Petani, Selayang, and then kita ada PIS Politeknik Ibrahim Sultan, and then kita ada juga PTSS Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Dan kita nampak pelajar-pelajar ni apabila Olimpik, pelajar-pelajar kita adalah dalam kategori khas sebenarnya. Yang mana kalau untuk macam Salahuddin sendiri adalah dalam kategori pelajar yang LD, learning disability. Dan pelajar kita yang lain tu juga ada isu dalam bidang kategori pendengaran. Jadi pelajar-pelajar ni dia menyertai mengikut kepada bidang dan kategori masing-masing. Alhamdulillah, saya nampak dia bermula pada 2016 hari itu. Jadi since then kita diberi kepercayaan oleh MCR supaya kita train pelajar-pelajar kita boleh mewakili Malaysia dalam pertandingan. Sebab kalau ikut untuk edisi ke-10 ni dia ada 16 peserta. Dan daripada 16 tu 6 adalah daripada pelajar-pelajar Politeknik dan Kolej Komuniti. We were so proud of them sebenarnya. Wow, saya dengar banyak tu majoriti peserta adalah daripada Polisisi. InsyaAllah. Wow, okey, kita nak tanya pada Salahuddin. Boleh kongsikan pengalaman, perasaan macam mana bila dapat tahu akan mewakili Polisisi dalam pertandingan Olympics? Pada mulanya saya pun tak jangka lah dapat masuk sampai ke international kan. Tapi alhamdulillah kalau rezeki kan, so dapat masuk tu kita pun cubalah try pengalaman baru tahun ni kan. Jadi macam tu lah. So far sekarang ni alhamdulillah persiapan semua berjalan dengan lancar. Lepas tu dibantu oleh pensyarah saya, Pensyarah Zuani. Lepas tu juga dan juga dibantu oleh chef-chef daripada hotel sama-sama KLA untuk saya training di sana lah. Macam tu. Jadi sepanjang persediaan ni dah berapa kali dah masak arnab tu? Lebih kurang 10 kali jugalah saya dah masak. Dah bersedia ke untuk ke pertandingan tu setakat ni? Cuba. InsyaAllah ya. Daripada segi nak pastikan daripada segi emosi tu tenang kan. Apa yang adik lakukan? Salahuddin lakukan. Kalau saya macam saya cuba kalau boleh saya banyak dengar lagu sebenarnya. Ataupun saya macam happykan diri sendiri lah, macam menari ke atau apa-apa lah. Macam tu. Seronok makan. Kalau masak dengan kasih sayang ni dengan happy. Makanan tu sedap hendaknya kan.
Okey, dan Puan, kita nak tahu juga ketika ini persediaan dalam menghadapi pertandingan Paralympics kan, setakat ni persiapan dah mencecah peratusan tu bagaimana? Dah bersiap sepenuhnya ke ataupun ada lagi lah peratusan-peratusan yang perlu dibek pulih? Okey, sebab pertandingan ni kan persediaan sebenarnya dah 4 tahun yang lepas. Tapi bila kita dimaklumkan tahun ini ada dan kita nampak persiapan peserta macam Salahuddin ni yang ada di sini dah 95%. Sebab kita memang membuatkan latihan secara intensif. Sebab kalau macam Salahuddin cakap tadi kan dia menari-menari, ya menari kata saya. Tapi fokus kepada pertandingan tu amat perlu. Dan kita buat persediaan untuk pelajar-pelajar ni yang menyertai mestilah dari segi mental dan juga fizikal. Dan pelajar-pelajar ni semua dilatih oleh pegawai-pegawai kita, pensyarah-pensyarah kita yang kompeten dalam bidang yang pelajar-pelajar ni sertai. Juga alhamdulillah, dan memang kita nampak dengan fasiliti kita yang ada, dan kita juga dapat sokongan daripada pihak industri membantu pelajar-pelajar kita sebab ini akan membawa nama Malaysia. Dan satu lagi saya sangat bangga sebab membawa nama Politeknik dan College Community. Tu kita selalu pesan kepada pelajar jangan lupa asal. Yang penting bertanding secara sihat dan untuk itu. Bertanding secara sihat dan secara tenang. Ya, betul. Dan untuk Puan Zainab sendiri mungkin juga untuk Salahuddin, apa antara harapan dalam penglibatan politisi dalam bukan sahaja dalam Paralympics yang akan datang ni tapi secara keseluruhan? Okey, bohonglah kalau saya sebagai pengarahkan kompetensi cakap kita tak nak menang. Kita nak menangkan Salahuddin kan. Tapi ada pertandingan cuma saya nampak di sini kan pertandingan atau ini kita nak menunjukkan kata orang kemahiran pelajar-pelajar OKU ini. Saya bukan itu saja. Saya nampak apa yang penting di sini adalah apabila pelajar-pelajar ini menyertai, kita nak pihak industri, masyarakat nampak pelajar-pelajar ini sebenarnya ada potensi, ada kemahiran ni. Dan yang paling penting sekali saya nampak di sini adalah apabila pelajar ini ada kemahiran, mereka adalah tergolong dalam kita panggil bekalan tenaga kerja negara sebenarnya dalam bidang TVET. Jadi saya nampak industri should recognize them. That's why kita nampak pelajar-pelajar ni, mana-mana pelajar yang mengikuti pertandingan ni sebenarnya mereka boleh pergi lebih jauh dan lebih fokus apabila bekerja. Jadi kita berharap sangat Politeknik dan College Community sebenarnya adalah peneraju dalam TVET. Jadi dengan pelajar-pelajar kita menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa, pihak industri should recognize this. Dan kita sangat berharaplah supaya pelajar-pelajar ni nanti akan diberi peluang untuk join dalam sebagai part of the penjawat pekerja di industri negara sebenarnya. Insya-Allah. Kita nak tahu juga harapan Salahuddin. Bagaimana ketika ini? Harapan saya kalau boleh nak menang. Nak menang lah. Nak menang. Tapi nanti kalau masak kalau stres-stres nak menari juga ke macam mana? Tengok dulu. Mana tahu itu trademark kan, satu kelainan yang dah ditampilkan. Okey. Apapun kita nak ucapkan semoga berjaya dengan baju jaya, dan kita nak tahu juga bilakah tarikh pertandingan tersebut, Puan? Pertandingan akan dilaksanakan pada 23-27 Mac bulan ini dalam bulan puasa. Cabaran sambil memasak sambil sedang berpuasa. Nak rasa ujung-ujung lidah ke macam mana tu? Tapi jangan telan ya. Bahaya. Ada nak tanya sebenarnya kontingen yang akan ke France nanti berapa ramai, berapa besar? Kontingen di France sebenarnya kalau untuk peserta aja 16 dan kita ada setiap peserta ada jurulatih dia. Sebab kita tahu kita pelajar kita normal pun kita boleh jurulatih, apa lagi anak-anak kita yang macam ni. Kita perlu, dan kita dalam 50 orang atau 60 orang dalam setiap agama. Ramai. Okey, dan Puan, difahamkan arnab menjadi hidangan masakan. Kenapa memilih arnab? Okey, kenapa arnab? Ini adalah yang ditetapkan oleh pihak urus dia di sana di Perancis. Okey, saya dah tahu dah. Sebab arnab sebenarnya antara salah satu kulineri di negara France. Tapi saya nampak tadi sebab dia less kolesterol sebenarnya. Betul. Dan sebenarnya ini baru saya cakap tadi, daging arnab tu kandungan khasiat nutrisi dia lebih tinggi daripada ayam. Nak tanya juga Salahuddin, penyediaan memasak arnab adakah sama macam masak biasa ke susah sikit macam mana? Mungkin western style so mungkin susah sikit lah, juga susah sikit, tapi kita cuba
lembu juga untuk buat juga supaya jadi satu hidangan yang cantik lah. Okey. Nak tanya juga, Arnab tu Salahuddin kena sembelih sendiri ke? Tak. Kita ni je apa ni, buang tulang je selalunya. Okey, selalunya kalau masak ayam, masa tempoh penyediaan lagi cepat kan, cepat daging ayam cepat masak. Dan kalau daging merah macam lembu ke apa lebih lama. Adakah masak Arnab ni sama macam masak ayam ataupun daging merah ataupun pertengahan? Macam mana? Dalam pertengahan macam tu lah. Sebab dia tak lama sangat, tak cepat sangat masak dia macam tu. Itu dia antara tips-tips nak memasak. Nak tahu juga. Kita macam nak masak Arnab je kejap lagi. Tak, kita cuba dululah. Nak masak tu Kena susah cari juga. resepi Nak kena dulu, dapat Nurul. resepi. Betul. Dan nak tahu juga mengenai nak membiasakan, nak dapatkan menguasai ilmu memasak Arnab ni kan. Apa rujukan yang selalu dilakukan? Nak dapat ilmu ni. Rujuk kat mana? Saya Pakar rujuk- ke? Google ke? Mana? Saya pun merujuk pada chef-chef yang mengajar saya lah untuk masak Arnab. Saya pun tak tahu sangat Arnab dulu masak Arnab ni macam mana. Tapi pun ikut pada resepi yang chef bagi je lah macam tu. Tak ada rahsia-rahsia punya rahsia. Rahsia tak ada. Masakan? Tak ada rahsia-rahsia. Okey. Jadi dalam pengalaman Salahuddin sendiri dah belajar masak-masak ni dan berlatih juga dekat hotel. Nanti bila dah masuk ke alam pekerjaan ni, rasa-rasa nak buka restoran sendiri ke ataupun nak bekerja di hotel ataupun di restoran macam mana? Pada awalnya ada juga barangan tu nak buka restoran ataupun mini cafe macam tu lah kan. Tapi kadang-kadang fikir-fikir balik, sama belajar pun bagus juga sebenarnya. Tapi apa pun kita ucapkan semoga berjaya Tuan Salahuddin. Sebenarnya ini satu cabaran juga sebenarnya, cabaran tetapi penuh dengan warna Olympics dan ucapkan semoga maju jaya. Semoga tim daripada Malaysia memperolehi kejayaan dengan resepi masakan Arnab ni hendaknya. Dan tenang-tenang saja masak dengan yang terbaik. Orang kata rezeki adalah selebihnya kita serah kepada Tuhan kan. Apa pun telah pun melakukan yang terbaik. Dan itu dah soalan dah banyak soalan kita tanya kan, sampai penghujung rancangan. Sudah tak salah cepat masa lalu. Betul. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Zainab dan juga Salahuddin sudi berkongsi sedikit sebanyak tentang AB Olympics. Sebelum ni kita tak pernah dengar tapi sekarang kita dah tahu dah. Baik, sampai ke penghujung rancangan bersama kami Apa Khabar Malaysia. Semoga anda semua di luar sana kekal tenang dan sihat-sihat saja. Dan hati-hati ketika cuaca ini, maklumlah hujan tidak menentu. Pastikan anda berada dalam situasi yang selamat. Elakkan daripada bercuti di kawasan perkelahan yang membabitkan Bukit Bukau dan juga sungai ya. Dan sentiasa kekal selamat. Assalamualaikum, salam hormat. Saya Nurdin Umur. Salam hormat dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Segala sedosa